Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 4 Januari 2021 Pagi ni kami dekat tepi kebun. Kami nak memeram tahi ayam 100 guni. Jadi hari ni kami tunjuk betul caranya sampai selesai sebab video kami yang kedua hari tu kami tak tunjuk cara bancuhan dan apa yang kami gunakan sesungguhnya. Jadi hari ni bolehlah sesiapa yang nak peram tahi ayam boleh ikut cara kami ni. Inilah kaedah yang betul. Jadi dekat sini kami ada EM1 yang hari tu video 49 kami dah aktifkan menjadi ini, menjadi emas orang panggil ataupun EM2 lebih kurang macam itulah daripada EM1. Dengar EM1 menjadi EM emas yang sudah diaktifkan. Jadi yang dipakai tu bukan yang ini. Kita yang pakai tu hari ini adalah yang ini. Kemudian molasses. Molasses ni adalah gula tebu. Brown sugar pun kami pakai. Sebab pilihan kalau anda tak ada molasses, nak jimatkan modal, tak nak beli molasses dengan EM, just beli EM saja, cuma tambah gula. Tapi hari ni saya guna dua-dua supaya anda nampaklah apa yang kami pakai. Kemudian trichobium. Ini yang kami gunakan. Okey. Sebelum saya huraikan itu, lebih baik jalankan dulu proses ni supaya nanti dalam perjalanan Abang Edi menyiram, baru saya ceritalah apa EM, apa trichobium. Okey, first. Pertama, Abang Edi kena larutkan trichobium. Trichobium yang ini. Larutkan dalam air. Trichobium ni dalam dia 2 kilo. Jadi kita habiskan. Larutkan dulu dalam ni. Dia powder. Trichobium ni adalah fungus. Dan ada Bacillus spp dalamnya. Nanti saya huraikan lah lepas ni. Okay. Cairkan tu dulu. Kalau kita terus dalam tong nanti dia susah nak larut. Okey, trichobium ini adalah fungi keluaran UPM. Botol ni. UPM Universiti Putra Malaysia. Ni sekejap saya tunjukkan. Ni. Manufactured by Halways Universiti Putra Malaysia. Okay. Tempat saya berkursus dulu untuk kawalan probiotik. Dia sebati dengan air tu. Okey, cukup ready. Kemudian kita larutkan pula gula dan molasses dalam air yang sebelah sini. Berapa liter air tak kisah sebab kita sebenarnya nak cukupkan dalam 200 liter air dalam tong tu. Okey, molasses 1 liter. Ni molasses dia pekat, kental. Bunyi apa tu Bedi? Keluar dia. Macam bunyi kuda. Pecik-pecik je. Ini memang. Okey, ni adalah molasses. Okey. Molasses ni makanan untuk EM dan trichoderma tadi. Larutkan dulu. Lepas tu gula. Brown sugar. Sebaik-baiknya gunakan gula. Masukkan dalam ni. Itu pilihan kalau tak ada molasses kita gunakan gula. Jadi saya tunjuk ni campur. Jadi anda boleh pilih lah nak guna molasses atau gula. Dua-dua boleh. Tapi better brown sugar ataupun gula perang. Sebab kalau gula putih, gula pasir tu, dia sudah ada proses bleaching. Jadi putih. Jadi dah ada chemical dalam tu, kita tak nak. Jadi kita gunakan brown sugar. Itu alasannya. Kalau ada gula merah, lagi baiklah gula merah tu. Okey, gula, brown sugar
dilarutkan dengan molasses. Okey, kemudian kita campurkan ke dalam 200 liter air. Dalam satu tong ni ada 200 liter air. Okey, masukkan semuanya tadi, itu molasses. Makanan kepada bakteria dan mikroorganisma yang kita masukkan nanti. Kita masukkan pula EM. EM yang sudah diaktifkan ni kita masukkan 4 liter. Okey, baik dia masuk sini dulu. Senang tak payah turun naik. 4 liter Makin banyak EM yang kita masukkan tu makin baiklah sebab mikroorganisma dia banyak. Cara nak aktifkan EM1 menjadi EM aktif ni, sila tengok video yang ke-49. Caranya yang dah kami tunjukkan hari tu. Okey. 4 liter EM masuk dalam tong. 200 liter air. Isinya air je dalam ni. Tak ada apa-apa selain ikan. Melainkan tadi ada molasses dan gula. Kemudian kita masukkan triko. Ni trichoderma. Dan campuran Bacillus spp. Yang saya terangkan apa bendanya tu. Kita bancuh dulu. Okey. Cukupkan sampai 200 liter. Ada air lagi. Ni ada air lagi ya. Jadi bancuhan ni memang untuk 100 guni lah. Sebab 100 guni, setiap guni kita nak siram 2 liter saja. Jadi 2 liter kali 100 guni, kita dapat 200 liter air. Okey, kita dah ada 200 liter ya, campuran EM, aktif, triko dan molasses. Jadi sementara itu kita biarkan dulu. Abang Edi nak siapkan lubang untuk guni tu tadi. Untuk tai ayam tu kita kena buat lubang. Jadi dalam pada itu proses dalam ni pun berlaku secara perlahan-lahan. Biarkan dulu. Okay, kita tengok Abang Edi buat lubang untuk tai ayam ni. Tai ayam ni dah tak bau ya. Sebab kami dah sembuh EM hari tu. Yang sini dalam ni tak nampak situ. Okey. Boleh dibuat macam ni lah. Ya. Nampak? Bau ke? Bau ni. Apa benda ni? Sebenarnya tak bau pun. Saya tak pakai mask pun. Sebab hari tu kita orang dah sembuh dengan EM. Abang dia dah sembuh. Di permukaan lah supaya bau dia tu tak kuat kan. Okey, macam tu lah. Abang dia akan buat lubang untuk semua. Okey, saya nak bercerita sikit tentang tahi ayam. Tahi ayam dari ladang ada 2 jenis. Yang pertama, tahi ayam asli yang tak ada campuran apa-apa. Okey, yang kedua, tahi ayam yang dicampur dengan serbuk kayu. Ini dia. Yang dicampur dengan serbuk kayu yang kami dapat ni lah. Dah dicampur dengan serbuk kayu. Okey, yang mana paling baik? Yang asli ke yang dah dicampur? Sebenarnya yang asli tu lebih baik lah. Sebab dia memang pekat. Dan NPK dia tinggi. Alah, lembu pun besar. Lembu nyampuk. Jadi yang kami dapat ni, tahi ayam yang dah dicampur dengan habuk kayu. Okey juga, bagus juga. Tapi macam mana pun tetap melalui proses pemeraman. Jadi tahi ayam ni kami akan gunakan pada hujung tahun. Kami nak selesaikan dulu musim kami yang ada ni. InsyaAllah hujung tahun kami akan gunakan. Okey, Abang Edi nak tunjuk ni cara nak siram.
Pemeraman biasa kita buat selama paling kurang 3 bulan. Paling baik 6 bulan. Macam tu. Macam kami nak gunakan pada hujung tahun. Jadi hampir setahun simpan, tak apalah. Sebab kami dah dapat awal. Tai ayam ni kami dapat daripada bantuan geran Pertubuhan Peladang Kawasan Johor hari tu. Ada dalam video saya tunjuk yang dana khas tu. Itulah dia. Tak. Okey, guna tu boleh juga. Okey, setiap guni Abang Edi akan siram 2 liter. Ni yang dah ditebuk lubang tu, siram 2 liter Sebab kami dah bancuh 200 liter air. Ngamlah untuk 100 guni ni. Air dia wangi campuran tadi bau masam-masam manis. Okey, sementara Abang Edi tengah buat kerja dia ni, saya nak bercerita tentang apa itu trichobium. Trichobium adalah fungi dia dalam keluarga fungi, yang mana kerjanya adalah untuk membasmi fungus jahat dalam tanah. Seperti layu fusarium. Kalau kita menanam, selalunya layu fusarium seringkali akan menyerang tanaman kita. Fusarium tu. Dia akan jadi layu lah. Tiba-tiba dia melayu. Itu kerana fusarium. Fungi fusarium. Kita basmi menggunakan trichoderma. Kalau di Indonesia dan di negara-negara lain, fungi trichoderma ni dah lama digunakan. Cuma di Malaysia, sangat jarang-jarang orang gunakan. Petani gunakan jarang. Saya pun tak tahu kenapa. Kerana kami dulu pun belajar melalui berguru di Indonesia. Jadi makanya kami tahu. Alhamdulillah UPM juga telah menghasilkan produk trichoderma. Jadi kami tak payah order lagi daripada Indonesia. Dulu kami order kami gunakan produk NASA dulu. 6 tahun lalu kami gunakan produk NASA. Ada tricho dia. Jadi sekarang trichobium dah ada. Mudahlah untuk kami gunakan. Kemudian kami gunakan EM. EM adalah bakteria pengurai. Untuk mengurai tai ayam menjadi kompos. Kena uraikan dulu. Tak boleh kita apply direct ke kebun. Nanti pokok boleh mati sebab dia panas. Macam itulah. Jadi kalau nak lebih lanjut tu boleh tengok dekat Google. Kalau tai lembu, tai kambing nak kena peram tak? Sama juga. Peram juga. Tengok Abang Edi dia dah memanjat sampai ke atas tai. Edi, busuk tak? Hello. Sebenarnya tak busuk pun. Tak ada bau pun. Okey, bagus, good. Apa yang good? Tak ada bau pasal IM dan trichoderma sudah proses dalam baju ini. Itu jawapan yang jujur daripada Abang Edi. Ya, jujur Abang Edi? Yes, my honest. Okey, last kopek Abang Edi nak menghabiskan IM yang tinggal. Jadi siram-siram je lah dekat atas-atas tu sebelum ditutup kanvas. Jadi baunya tu betul-betul hilang Bau tai ayam tu tak ada langsung dah. Yang ada sekarang bau gula merah, bau masam manis macam bau jeruk tu. Okey, dah selesai. Medi, dah siap belum? Dah, okey, dah siap, ready. Ada ucapan Medi? Ada pesanan?
Ini kami tadi buat pengomposan fermented baja, kompos. Setelah kita komposkan dengan menggunakan EM dan trichoderma, kita peram dia sehingga beberapa bulan. Kalau saya untuk next kebun ini, saya mungkin peram 6 bulan atau ke setahun. Jadi dia itu fermented sempurna, dia fermented. Bila dia sudah fermented sempurna, dia tidak akan menimbulkan banyak penyakit. Ada penyakit, mesti ada, tapi tidak banyak. Jadi fermented ini sangat perlu bagi kita nak memulakan petani apa tu? Konvensional. Ya, konvensional. Konvensional yang kita bertanam di tanah, ini sangat-sangat perlu. Inilah cara yang terbaik untuk fermented fertilizer. Jadi kepada rakan-rakan, bila nak memulakan lahan nak bertani, ini kena buat dahulu. Ini kena buat dahulu. Jangan beli kompos ayam dari ladang, masukkan ke tanah, habis itu kita pelau. Itu akan mengakibatkan penyakit banyak di dalam tanah. Sehingga pokok yang naik nanti tidak menjadi, nanti kita tak semangat untuk menanam sudah. Padahal sepatutnya senang saja. Bila fermented ini sempurna, masuk ke tanah, berhenti 85%. Okay.